Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di dekatku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Sekali lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Namamu yang kudus. Shalom rekan-rekan sekalian. Pagi ini kita akan terus bercerita mengenai Yusuf. Dalam buku Kejadian 4:40 ayat 23 memberitakan kami, namun pengurus minuman itu tidak ingat lagi akan Yusuf. Dia sama sekali lupa akan Yusuf. Apabila Yusuf dipenjarakan, dia telah memperolehi ketua penjara mengambil berat terhadap dia, dan ketua penjara sangat mempunyai keyakinan terhadap Yusuf dan turut memberikan kuasa kepada Yusuf untuk menjaga semua hal di penjara. Jadi panduan yang lain di bawah jagaan
Yusuf, dan juga urusan-urusan yang lain yang di bawah yang di bawah jagaan Yusuf, ketua penjara, semua dia tidak pedulikan kerana dia percaya kepada Yusuf. Dan dalam Alkitab memberitahukan kami, ini semua kerana Tuhan Yahweh menyertai bersama dengan Yusuf. Jadi tak kisah dia di rumah tuan rumah ataupun dia di penjara, Tuhan menyertai dengan Yusuf. Dan Tuhan memberkati supaya semua usaha Yusuf adalah berjaya. Walaupun sekali lagi Yusuf telah jatuh ke dalam kesusahan, tetapi Tuhan tetap menyertai dia. Dan sepanjang ini tak kisah dia dijual menjadi hamba ataupun dia menjadi bantuan dalam penjara, ataupun dia menjadi penjaga rumah untuk tuan rumah, ataupun sekalian menjadi penjaga kepada bantuan yang lain di bawah ketua penjara, Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tak kisah dalam kesusahan ataupun dalam suasana berjaya. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap bergantung kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Di negara asing ini, Yusuf tiada orang lain dia boleh bergantung. Tetapi hanya kerana Tuhan menyertai dengan Yusuf, Yusuf dapat mencari satu jalan di dalam kesusahan. Begitu juga pada hari ini. Tak kisah kita jatuh ke dalam suasana yang macam mana ataupun kesusahan, kita mesti pegang kuat-kuat dengan Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Tetap mengikut rencana Tuhan. Kerana Tuhan menyertai bersama dengan kami, kita ada harapan. Yusuf tak kisah suasana betapa susah, betapa cabar, dia tetap bergantung kepada Tuhan, dia tetap menghormati kepada Tuhan, dan dia tetap mengikut rencana Tuhan. Dia terimalah Tuhan izinkan dia jatuh ke dalam di tangan orang asing menjadi hamba. Dia juga terima apabila dia difitnah oleh isteri tuan rumah dan dia dipenjarakan. Tak kisah dalam suasana senang kita senang terima. Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bagaimana dengan suasana kesusahan? Adakah apabila kita dalam suasana kesusahan, kita tetap menghormati Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan, tanpa kecewa dan tanpa meninggalkan Tuhan? Hari ini kita haruslah mempelajari seperti Yusuf. Kita tetap buat apa yang benar dan apa yang betul, iaitu menunggu bimbingan Tuhan dalam kesusahan kami. Dalam suasana ini, dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang yang sangat penting, iaitu pengurus minuman dan pengurus roti untuk Raja Firaun, iaitu Raja Mesir. Yusuf dia memberi bantuan dan jagaan untuk dua orang yang turut menghadapi kesusahan. Dan dua orang ini mereka adalah sangat dekat dan rapat dengan Raja Firaun, kerana mereka adalah orang yang menjaga minum makan kepada Raja Firaun setiap hari. Akhirnya pengurus makanan dia mati seperti yang diramalkan oleh Yusuf mengikut mimpi yang pengurus makan bermimpi. Pengurus minuman turut memperolehi bantuan daripada Yusuf, dan Yusuf turut meramalkan apa mimpinya dan ia turut terjadi. Tetapi pengurus minuman dia telah lupa akan apa yang dia telah janji kepada Yusuf. Selepas dia meninggal daripada penjara, dia tidak mengingati bantuan daripada Yusuf sebelum ini kepada dia. Dia lupa janji dia kepada Yusuf untuk menolong Yusuf keluar daripada penjara. Yang ada banyak kemungkinan, tetapi Alkitab dengan jelas sekali memberitahukan kami, dia lupa. Dia lupa akan Yusuf pernah memberi bantuan kepada dia di dalam penjara. Dia lupa dia pernah janji kepada Yusuf, dia akan menolong Yusuf selepas dia keluar dari penjara. Begitu juga dalam kehidupan kami.
Selalunya kerana kasih dan simpati, kita telah memberi bantuan kepada banyak orang. Tetapi orang yang ingat akan bantuan kami adalah sangat sedikit. Kebanyakan orang sepertilah pengurus minuman. Mereka terlupa akan bantuan yang pernah kami hulukan kepada mereka. Rakan-rakan sekalian, kita tidak berharap memperolehi balasan daripada bantuan yang pernah kami berikan kepada mereka yang dalam kesusahan. Kerana Tuhan Yesus Kristus juga tidak pernah berharap kita boleh memberi apa-apa balasan kepadanya, walaupun Yesus Kristus berkorban di atas kayu salib untuk kami semua. Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya 100% kepada kami, tetapi dia tidak berharap apa-apa balasan daripada kami. Manakala kita selalunya yang ada minta-minta terhadap Yesus Kristus. Rakan-rakan sekalian, jangan berharap orang yang kamu menghulukan bantuan ataupun pertolongan akan memberi balasan kepada kamu selepas mereka bangkit daripada kesusahan mereka. Dan jangan rasa kecewa jikalau mereka tidak ingat apa yang pernah kamu hulukan kepada mereka. Di dalam buku Matius bab 6 ayat 1 berfirman, ingatlah, jangan kamu lakukan kewajipan agama di hadapan umum supaya dilihat orang. Jika kamu berbuat demikian, kamu tidak akan menerima pahala daripada Bapa kamu di syurga. Kita memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan, kita menemani mereka dalam kesusahan, bukan kerana kita mahu memperolehi balasan daripada orang. Manakala kita berharap memperolehi janji dan balasan daripada Tuhan Bapa kami di syurga. Rakan-rakan sekalian, marilah kita mempunyai hati yang murni dan benar untuk melakukan work of mercy, iaitu kerja murni. Apa itu work of mercy? Iaitu beri makanan kepada mereka yang dalam kelaparan, beri pakaian kepada mereka yang tiada pakaian, mereka yang sakit dan dipenjarakan, kita melawat mereka, kita menemani mereka. Mereka yang sesat jalan, kita memberikan nasihat kepada mereka. Orang yang belum pernah mendengar Injil, kita kongsikan Injil berita baik kepada mereka. Selepas pengurus minuman lepas daripada penjara selama 2 tahun, ada satu hari Raja Firaun bermimpi dan dia memerlukan orang untuk menjelaskan apa yang dia telah bermimpi. Pada waktu ini, barulah pengurus minuman teringat akan Yusuf dan dia memperkenalkan Yusuf kepada Raja Firaun. Kadang-kala kita telah banyak melakukan kerja murni, kerja baik dan kerja kebajikan. Tetapi orang yang kita melayani akan mengecewakan kami. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Di dalam buku Galatia bab 6 ayat 9 berfirman, oleh itu, janganlah kita jemu melakukan perkara-perkara baik. Jika kita tidak berhenti-henti berbuat demikian, kelak kita akan menuai hasilnya. Ini adalah janji Tuhan kepada semua anak-anaknya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami di syurga, ampunilah kami yang lemah ini. Kami pernah menerima bimbingan daripada Engkau, keselamatan daripada Engkau, kasih karunia daripada Engkau. Manakala tidak ada apa-apa yang kita boleh membalas kepada Engkau. Akan tetapi, apabila kita menghulukan bantuan dan tolongan kepada orang dalam kesusahan, kadang-kadang kita pula berharap mereka akan memberikan balasan kepada kami, ataupun mereka akan ingat apa kerja-kerja baik yang pernah kita lakukan pada mereka. Ampunilah kami, supaya kami tidak akan berharap balasan daripada yang lain, orang yang pernah kita memberikan pertolongan, supaya kita tidak akan berharap mereka akan teringat akan apa yang kita telah menemani dan berikan bantuan kepada mereka. Manakala kita tidak berputus asas, tidak berhenti-henti melakukan apa perkara-perkara baik yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan gemari kita lakukan. Oh Tuhan, bimbinglah kami supaya kami boleh menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi supaya kelakuan kami dan kesaksian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati. God bless.